Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Luqman Zulhusni bin Abdul Hadi, nomor matriks BQ211100001 dan saya merupakan pelajar daripada Fakulti Pengajian Islam dan untuk subjek budaya dan masyarakat di Sabah, kod kursus ETI 10703, yang mana pada hari ini saya akan menumubual informan saya, iaitu seorang guru tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kimanis, Papar. Informan saya bernama Cikgu Yati. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya seorang informan daripada seorang guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kimanis, seorang guru tingkatan 6 yang cantik cerita, yang sangat-sangat disegani oleh para muridnya. Dan sebentar lagi saya akan meminta informan saya untuk memperkenalkan dirinya sedikit. Jadi saya mengalu-alukan informan saya, iaitu Cikgu Yati, untuk memperkenalkan sedikit tentang diri beliau. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah. Nama diberi Norayanti binti Mustarin. Lahir pada tahun pada 20 hari bulan 4 1980 di Beaufort Sabah lah. Berasal daripada Kampung Pintas Beaufort. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Mempagar. Seterusnya melanjutkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Beaufort 1. Seterusnya saya mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Negeri Medan dalam bidang geografi. Seterusnya melanjutkan ke Institusi Pengajian Guru Kampus Pendidikan Islam Bangi Selangor dalam bidang geografi dan pengajian am. Okey, kini di tahun akhir pengajian sarjana pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pendidikan sejarah. Okey, itulah itu serba sedikit cikgu punya latar belakang lah. Baik Cikgu. Cikgu mau terus jadi doktor kan juga? InsyaAllah, doakan. InsyaAllah. Kita terus kepada kita punya topik perbincangan, iaitu apakah perubahan sejarah dan juga budaya di Sabah sebelum dan juga selepas Perang Dunia Kedua. Okey, baiklah. Ini menurut cikgu punya pembacaan lah. Mungkin ada beberapa fakta, mungkin ada yang tidak tepat. Maaflah. Okey, baik. Baiklah, saya akan ceritakan serba sedikitlah sejarah awal di Sabah, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua, di mana sebelum abad ke-16 ni Sabah dia mempunyai pemerintahan beraja, yang mana dia punya sistem pemerintahan tu dia di Sabah ni dia terbahagi kepada 3, itu sistem politik kesukuan, sistem politik ketua dan sistem politik kesultanan. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum ataupun kita ketahui bahawa pada dahulunya Sabah ini dia mempunyai 2 sultan, iaitu 2 kesultanan, okey, iaitu Kesultanan Sulu dan juga Kesultanan Brunei. Di mana Kesultanan Sulu ini ataupun Sultan Sulu ini dia memerintah di pantai barat timur Sabah, dan juga Kesultanan Brunei ini dia memerintah di pantai barat timur Sabah. Okey, baiklah. Okey, cikgu akan teruskan kepada
sejarah, sejarah politik, ekonomi, budaya dan agama di Sabah lah sebelum Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat dari segi politik, dari segi dia punya politik, masyarakat di Sabah ni dia pengetahuan tentang politik dan hal-hal pentadbiran tu pada masa tu dia tidak mempunyai parti-parti lah, mana tidak wujud parti-parti. Pemerintahan dia hanya tertumpu pada ketua-ketua ataupun suku lah di sesuatu tempat. Kalau kita lihat dari segi dia punya ekonomi masyarakat dia, ekonomi masyarakat ini dia tinggal di bahagian pedalaman dan kawasan bukit. Dorang ni pada masa itu dia tinggal di bahagian pedalaman dan di kawasan-kawasan bukit. Biasanya mereka ni dia melakukan aktiviti pertanian. Kalau masyarakat tinggal di pinggir pantai ataupun yang berdekatan dengan sungai, aktiviti dia adalah perikanan lah. Aktiviti ini aktiviti yang dorang lakukan ini adalah untuk menyara kehidupan mereka seharian. Dorang ni kurang pengetahuan dalam bidang perniagaan dan perdagangan, di mana mereka menggunakan sistem bata dalam perniagaan, iaitu tanpa menggunakan mata wang lah. Mereka hanya bertukar-tukar barang. Itu dia punya dari segi ekonomi lah. Seterusnya kalau kita lihat dari segi dia punya budaya pula, dari segi budaya, di mana di Sabah pada masa itu dia mempunyai semangat kesukuan lah, semangat kesukuan, semangat bangsa, semangat etnik, yang mana dorang ni sangat kuat, kesukuan dia sangat kuat. Dorang tidak boleh berkahwin dengan suku lain. Mereka menganggap bahawa suku dorang ni mempunyai kekuatan sendiri dan dia tidak mempunyai hubungan lain pun dengan suku lain. Seperti yang kita ketahui juga di Sabah ni dia mempunyai banyak etnik. Ada lebih kurang 35 etnik lah. Di dalam etnik-etnik itu mempunyai pelbagai dialek ataupun bahasa. Begitu juga dengan adat yang mana dorang ni menitik beratkan adat perkahwinan, perayaan-perayaan dan kematian. Kalau kita lihat pula dari segi agama, pada masa itu mereka ni mempunyai fahaman agama yang animisme, yang mana mereka ni percaya bahawa percaya kepada makhluk halus dan roh. Ini terbukti apabila mereka menyembah laut, sungai dan pokok. Itu yang berlaku sebelum Perang Dunia Kedua. Manakala selepas Perang Dunia Kedua pula, kita akan lihat kembali selepas Perang Dunia Kedua, Sabah kembali kepada British dan keadaan ini menyebabkan dia ada berlaku sedikit perubahan lah dari segi budaya. Dari segi politik pula, yang mana ada sedikit perubahan dari segi pentadbiran dan politik, yang mana masyarakat di Sabah ni dia lebih terbuka. Mereka sudah ada pengetahuan dari segi pentadbiran, dan pada masa ini juga British telah mula membina sekolah-sekolah untuk anak-anak tempatan menuntut ilmu lah. Manakala dari segi ekonomi pula, perubahan apabila British telah memperkenalkan pertanian secara besar-besaran. Ini untuk dikomersialkan lah. Di samping itu juga British dia menggalakkan penduduk menanam pokok tembakau, kelapa dan juga pokok getah lah. Hasil ini dibawa ke pelebuhan untuk aktiviti ekspor dan import lah. Kalau kita lihat pula dari segi sosial, di mana suku-suku ini mereka sudah mula berhubungan dengan suku lain, mana dia sudah ada hubungan lah, sentiasa bekerja sama.
Selain daripada itu juga budaya dan adat resam mula dipelbagaikan seperti penggunaan muzik, tarian dan juga makanan. Okey, kalau kita lihat daripada segi agama pula, selepas Perang Dunia Kedua ni mereka masih lagi mengamalkan animisme. Namun terdapat perkembangan. Terdapat perkembangan agama lainlah, seperti pada masa itu sudah ada agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan juga Buddha. Cikgu rasa itu sajalah cikgu punya pendapat ataupun pandangan berkaitan dengan budaya, sejarah dan budaya Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Okey juga. Sangat ringkas dan juga padat juga punya informasi kepada saya juga, yang mana saya tertarik kepada sosial di Sabah selepas Perang Dunia Kedua, yang mana macam cikgu katakan tadi, sebelum Perang Dunia Kedua, yang mana kita ada 35 etnik. Jadi 35 etnik ni dorang dorang macam contoh dusun-dusun saja. Yang satu etnik ni dorang saja. Jadi selepas Perang Dunia Kedua tu baru dorang berhubungan sama lain. Jadi betul. Apa yang menyebabkan dorang, soalan saya juga, apa yang bonus soalan, apa yang menyebabkan dorang macam lebih ke arah situ, macam contoh tadi cikgu bilang dorang punya hubungan tu hubungan sosial dorang lain daripada sebelumnya. Apa yang menyebabkan benda tu berlaku juga? Okey, sebab kalau sebelum Perang Dunia Kedua tu kan, dorang ni menganggap bahawa suku kaum dorang tu memang dia punya ini tinggi lah, martabat dia tinggi, dorang punya kesukuan tu sangat tinggi. Jadi apapun pendapat, ialah pendapat daripada kaum lain, dorang tidak menerima, tidak bersetuju. Malahan kawin dengan kaum lain pun itu dianggap sebagai satu kesalahan yang besar, dan mereka tidak dibenarkan berkahwin dengan kaum yang lain. Kalau dia mau berkahwin, dia hanya boleh berkahwin dengan suku dorang sendiri. Tapi berbeza apabila keadaan ini selepas Perang Dunia Kedua, penjajah ataupun British telah kembali ke Sabah, datang ke Sabah, maka ada sedikit perubahan. Mana dorang punya pemikiran itu sudah berubah, sebab mereka sudah mendapat pendidikan kan, sebab sudah ada sekolah-sekolah. Jadi pengetahuan dorang tu terbuka, dorang sudah boleh keluar, dorang sudah boleh berinteraksi dengan masyarakat yang lain lah, dengan kaum yang lain. Jadi itu dia nampak dia punya perbezaan sebelum perang dengan selepas perang. Mana dia ada selepas perang, dorang boleh sudah bekerja sama dengan kaum yang lain ataupun suku yang lain lah, termasuk berkahwin. Boleh sudah berkahwin dengan suku lain lah. Contohnya Brunei, dia boleh kahwin dengan Bajau, Bajau boleh kahwin dengan Dusun, begitu. Tapi sebelum itu dorang tidak boleh berkahwin dengan suku-suku lain lah. Seperti itulah dia punya ini. Baik juga, terima kasih juga. Jadi betul lah orang bilang kan, peperangan itu bukan saja bukan saja meninggalkan kesan yang dalam. Betul. Orang mengajar kita juga, peperangan itu juga bukan mengakibatkan pembunuhan. Orang meninggalkan kita satu kesan untuk kita berubah lah, macam kita pergi pandang ke depan gitu. Iya, betul. Jadi saya rasa
Uh, soalan saya pun tidak banyak juga itu soalan saya. Saya mengucapkan terima kasihlah juga kepada Cikgu atas kerjasama ataupun atas pertolongan Cikgu untuk menjadi informan saya. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu. Maaf kerana mengganggu masa Cikgu. Kerana sekarang pun masih sekolah juga, masih mengajar juga. Ya, okay, tidak apa. Cikgu doakan semoga Lukman Zul Husni, okay, berjaya sampai ke penghujung. Sekiranya ada apa lagi bantuan ataupun perlu apa-apa informasi, okay, jangan segan-seganlah. Mungkin kalau masa tu kadang cikgu ni tahulah tidak tepat dia punya ni. Tapi insyaAllah selagi cikgu boleh bantu, insyaAllah cikgu akan bantu dan cikgu doakan semoga berjaya. Sekian saja temu bual saya pada hari ini, yang mana saya dapat simpulkan bahawa sebelum peperangan yang kedua daripada aspek sosial, yang mana setiap etnik tidak begitu baik daripada segi aspek sosialnya, yang mana mereka hanya tertumpu kepada kaum mereka sahaja. Tetapi apabila selepas kedatangan British, aspek sosial bertambah baik dalam kalangan semua etnik, yang mana mereka sudah mula untuk bercampur, sosial mereka agak baik, mereka sudah boleh menerima percampuran sosial. Itu sahaja daripada saya, Lukman Zul Husni, dengan temu bual yang dijalankan sebentar tadi.